Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyuna wa habibuna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya muliakan, saya kasihi Khinal Aziz, para asatizah ya, Ustaz Zuhaili, Rabilalnya, dan para asatizah yang lain, ahli jawatan kuasa masjid, para bilalnya, mereka yang berkhidmat untuk menjayakan segala program di rumah Allah, khususnya dalam bulan Ramadan ini, mereka yang menderma, mereka yang memakmurkan rumah Allah, bersedekah, berwakaf, belajar dan mengajar di dalamnya, muslimin, muslimat, khairan ma uhayyikum tahiyatul Islam, ala wahya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita bersyukur pada Allah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan izinnya sempurna beberapa amal ibadah dapat kita laksanakan. Sekarang ini kita bersyukur kita berada di 17 hari bulan Ramadan. Kalau kita tinjau dan kita hayati, kita jalan tengok bulan pun, bulan dulunya crescent moon, kemudian baru berapa hari yang lalu full moon. Ni hari pun masih full moon sikit. Kemudian nanti akan balik bulan sabit. Itu menandakan bukan hanya bukan hanya cahaya makin kurang, tapi secara tidak langsung dengan adanya kunut, secara tak langsung bila ada nuzulul Quran, itu orang-orang yang sangat menghargai Ramadan akan merasakan bahawa Ramadan akan meninggalkan dirinya. Ada sebuah riwayat daripada Imam Ibnu Majah bahawa dua orang sahabat Nabi SAW sama-sama masuk Islam. Satu masuk Islam, kemudian disusuli dengan yang lainnya pada masa yang relevan, samalah ya, tak begitu jauh. Kemudian seorang meninggal dunia, mati syahid. Dia mati syahid dalam peperangan. Nanti kalau sempat masanya kita cerita pasal peperangan Badar. Ya, kayaknya diberi sampai 10-15 minit. Saya tak tahu sempat ke tidak, tuan-tuan. Nak cerita pasal perang, nak siap-siap pakai baju perang aja dah 10.30, tuan-tuan. Jadi dua orang ini, satu mati pada dalam peperangan, yang seorang lagi mati setahun kemudiannya. Sahabat Talhah bermimpi akan dua orang ni. Perilaku dan perihal dua orang ini yang dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian Allah mendahulukan di antara dua ini seorang yang meninggal kemudian untuk masuk ke dalam syurga Allah terdahulu dibanding ketimbang sahabat yang mati dalam peperangan. Jadi sahabat Talha ni tak habis fikir tidur dia ni, bangun jadi penasaran, macam mana dua orang ni sama-sama masuk Islam, kawan kita ni, tiba-tiba yang ini masuk syurga dulu sedangkan mati syahid, sedangkan yang ni mati syahid tapi yang mati kemudian masuk syurga dulu. Dia tak habis fikir. Dia bawa mimpinya kepada baginda Rasulullah SAW. Diceritakan mimpinya daripada mula. Kemudian Nabi menjawab, ata'jabuna min zalik, apa yang menjadikan engkau hairan, apa yang menjadikan engkau runsing, berfikir, penasaran tak habis lagi, ajib. What makes you wonder so much of this situation? Bukankah seorang yang mati kemudian selepas yang mati syahid pun, sungguh pun yang seorang ni mati syahid sudah mulia di sisi Allah, bahkan sebagian riwayat terlepas dari soalan kubur dan sebagainya. Tapi bukankah yang mati terkemudian ini dia bertemu dengan Ramadan? Yang mati syahid ni tak bertemu Ramadan. Bukankah the second person ni, he meet Ramadan more than the one yang mati syahid bertemu dengan Ramadan? Dan bukankah dia menghidupkan malam-malam Ramadan? Dan bukankah dia berpuasa pada siang Ramadan? Maka ini dibandingkan dengan orang yang tak bertemu Ramadan, antara langit dan bumi, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam sahihnya. Tuan-tuan yang saya muliakan, daripada kisah ringkas ini, ayuh kita bawa diri kita bersyukur Allah masih sempatkan kita sampai 17 Ramadan. Kadang-kadang kita tengok bulan Ramadan ini penuh dengan anugerah dan rahmat, tapi kita ingat satu tahun aja, tahun ni punya, tahun lepas punya kita tak ingat. Sebenarnya kita perlu tukar pemikiran kita, persepsi kita. Ramadan ini akumulatif. Akumulatif tu maknanya dari Ramadan yang lalu kita kumpul. Ada sebuah kisah seorang ini, dia mati, dia hampir dalam pembaringan mautnya, seorang ulama. Dia dah dalam pembaringan yang membawa pada mautnya, dalam keadaan sakit. Murid-muridnya semua datang. Wahai tuan guru, baik sangkalah pada Allah,
engkau dah mengajar, dah mendidik umat, engkau sudah banyak berdakwah, dah banyak menulis kitab, dah banyak berjasa, berbakti, pasti Allah tidak akan mensia-siakan kau dan memberikan kau husnul khatimah. Sekian. Dia memujuk gurunya untuk berbaik sangka pada Allah. Jawab gurunya apa tuan-tuan? Wallahi inni la arju rahmata rabbi. Demi Allah, aku memang berharap dan aku yakin akan rahmat Tuhanku. Aku yakin Tuhanku ini sangat pemurah, penyayang dan akan memberikanku husnul khatimah dan sebagainya. Tapi yakinnya diriku dan harapnya diriku adalah kerana aku sudah banyak bertemu Ramadan dalam kehidupanku. Masya Allah ya tuan-tuan. Ini dia orang yang kita kata jauhari mengenal manikam. Maknanya apa? Orang yang betul-betul dia tahu masuk Ramadan tahun lepas sampai sekarang dia kumpul dan dia tahu ini mengangkat darjatnya di sisi Allah, selain dari menghapuskan dosa, selain daripada mempunyai keberkahan dan rahmat. Tuan-tuan yang saya muliakan, ibarat kalau kita gambarkan contoh yang lain, orang pergi haji. Orang pergi haji sampai dah 50 kali kalau pergi haji. Kita kata dengan husnuzan, dengan menghukumi secara zahir orang ni orang baik lah, sampai 50 kali, 60 kali pergi haji. Pergi Ramadan, pergi umrah, Ramadan pergi umrah. Ini orang-orang baik lah tuan-tuan. Kalau orang dah macam ni kan, rata-ratanya secara baik sangka, kita husnuzan secara hukum zahir. Nak panggil haji sekali pun susah. Dah 50 kali pergi haji tuan-tuan. Nak panggil macam mana? Haji Ali lah macam gitu. Haji to the power root of 7 Ali macam tu. Dulu-dulu tuan-tuan, orang pergi haji ni panggilannya menyebabkan dirinya menyedar akan status dirinya di sisi Allah. Dia bukan untuk berbangga. Sekarang kan kita ada sebahagian orang dulu pernah banggakan, oh, ni haji labu lah kan. Kapal haji belum berlayar dah naik haji. Dia bangga. Padahal orang dulu kalau pergi haji macam mana tuan-tuan? Itu kan naik kapal. Orang dulu kalau pergi haji macam mana? Merentasi samudra, merentasi padang pasir. Jalan kita siang hari panas Ramadan aja dah rasa lengit dah tuan-tuan. Bayangkan orang yang perlu jalan berbulan lamanya. Orang yang tinggal Jordan, orang yang tinggal Syria, orang yang tinggal Mesir. Itu bukan zaman dahulu belum ada kenderaan lain dengan unta, dengan kudanya, subhanallah. Jadi telah meninggalkan dan mengorbankan dalam kehidupannya begitu banyak perkara. Meninggalkan keluarganya. Hasbunallah, Allah lah yang memelihara keluarganya. Astaudi'ukumullah. Sampai ke haji bukan buat haji terus balik, duduk sana belajar kitab, duduk dekat kitab dekat tempat-tempat tiang-tiang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu, belajar fiqh lagi, belajar tauhid lagi. Ulama Melayu kita semua dijumpa kat sana kan. Syekh Arsyad Banjar, Syekh Abdul Samad Palembang, itu semua kan bukan pergi haji, bukan pergi balik. Sehingga kalau dah panggilan haji itu memperingatkan dirinya sudah banyak beramal ibadah di sisi Allah. Dia nak menggatal dengan orang je, Pak Haji, oh Pak Haji, kan dia ingat, aku dah wukuf kat Arafah, dekat Muzdalifah, dekat Mina. Dia mengingatkan dirinya. Begitu juga kalau orang sudah berderma di jalan Allah. Aku dah derma $3 juta. Masjid ni, masjid Singapura, masjid Malaysia, semua atas nama aku. Kita secara hukum zahir kita kata orang ni orang baik lah, dah banyak berjuang. Tapi kenapa kita tak pernah fikir orang yang dah banyak diberikan Ramadan, banyak sembahyang di malam Ramadan, itu sebenarnya juga sudah banyak beramal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suruh kita bangga, riak, tidak. Tapi suruh kita kenang bahawa nikmat Allah telah banyak diberikan kepada kita Ramadan demi Ramadan. A'waman ba'da a'wam, sinina ba'da sinin, ala ma tuhibbuhu wa tardah, yang kita sebut dalam doa kita kan. Tahun demi tahun, tahun demi tahun, Ramadan demi Ramadan, atas apa yang kau sukai, mengikut apa yang kau redai ya Allah. Itu kita mohon. Jadi itulah sebagai mukadimah kita tuan-tuan. Hari ini malam nuzulul Quran. Saya ambil yang paling ringkas dan paling singkat. Kalau nak cerita nuzulul Quran ini terlalu panjang. Kita ambil daripada surah Al-Qadar insya-Allah, sekaligus menghayati 10 malam terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, inna. Kami di sini bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kehebatan dan keagungannya. Jauh lagi menunjukkan bahawa Allah tidak esa pada zat, sifat dan perbuatannya. Tetapi kami di sini membawa maksud kami ada keterlibatan para malaikah. Kerana dalam firman-firman yang lain Allah menyebut inni, bukan inna. Sesungguhnya aku, bukan sesungguhnya kami. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku, tak kami.
Ada kalanya Allah guna kami, ada kalanya Allah guna aku. Tengok pada perbuatan apa. Dalam ayat ini, sesungguhnya kami menurunkannya. Anzalnahu. Hu itu kata ganti diri, dhamir. Kata ganti diri kepada sesuatu. Saya nak tanya tuan-tuan, sesungguhnya kami menurunkan ia di malam Al-Qadar. Apa yang diturunkan Allah, tuan-tuan? Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Allah tidak menyebut dalam surah Al-Qadar, inna anzalnal Quran. Allah tidak sebut di surah lain. Allah sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin fiha yufraku kullu amrin hakim. Tapi dalam suratul Baqarah memang Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tapi dalam konteks surah Al-Qadar tidak disebut Al-Quran. Kenapa kita boleh yakin yang turunnya Al-Quran? Kerana ini gaya bahasa Al-Quran. Al-Quran kitab mukjizat bukan hanya kerana dia memberitahu perkara-perkara yang gaib, bukan hanya dia memberitahu fakta-fakta sains dan sejarah, bukan hanya kerana dia memberitahu bagaimana cara kehidupan di dunia, cara kita mengurus ekonomi, cara kita mengurus keluarga, hak kepimpinan wanita. Bukan hanya kitab-kitab yang ada ilmu sahaja, yang ada petunjuk saja, tapi di antara mukjizat Al-Quran adalah gaya bahasa Al-Quran. Jadi kita cuba selami sedikit supaya mudah kita faham. Allah tidak menyebut Al-Quran, inna anzalnahu, kami turunkan ia. Tapi tak payah sebut, kita dah faham. Ini namanya gaya bahasa, tuan-tuan. Saya kasih gambaran orang Melayu yang mudah nak relate. Kita kadang-kadang Ustaz Zuhaili, siapa nama Bilal kita? Ustaz Syakir, siapa nama ni? Haziq. Ni semua orang-orang muda hebat-hebat, tuan-tuan, ya. Bukan hanya hebat, handsome lagi. Bacaan Quran bagus. Nanti kalau pergi rumah orang hari raya, orang tanya, Haziq, orang tanya, Zuhaili, umur dah berapa? Dah 25, Ustaz. Baik duduk jauh. Dah 25, Ustaz. Kerja mana? Kerja Masjid An-Nur. Masya Allah, dah berapa tahun kerja? 2-3 tahun dah. Alhamdulillah. Bila lagi? Kalau orang tanya macam gitu, bila lagi, faham tak? Faham ke buat-buat tak faham? Jangan cakap awak yang belum rumah tangga faham. Yang dah kahwin pun pasti faham lagi. Nampak tak? Ini kan gaya bahasa. Tak payah sebut tapi dah faham. Itu menunjukkan perkara tu besar di dalam diri dan hati seseorang. Ini gaya bahasa. Tapi jangan jawab sarkastik. Orang kalau tanya macam tu, jawab aja, cik, insya-Allah doakanlah ya. Ibu-ibu pun, mereka ni cuma nak break the ice saja. Dia cuma nak break ice saja. Tanya, bila lagi kau dah kerja gini-gini, nak berbual-bual aja. Kita pula ambil hati. Jangan ambil hati, ya. Mereka cuma nak bertanya. Allah pun masih bertanya dengan Nabi Musa, apa di tanganmu wahai Musa? Itu bermakna Allah tak tahu ke? Allah tahu. Tapi kan nak berbual antara Tuhan dengan hamba-Nya kan, kasih sayang. Kita ambil pendekatan macam tu. Ibu-ibu pun jangan sibuk tanya, kau ni tak kahwin-kahwin lagi, kau ni dah kahwin tak ada anak, kau ni bila nak ada zuriat, bila nak ada anak. Inilah budak sekarang plan-plan. Jangan, tuan-tuan, ya. Pasal apa? Kadang-kadang kita tak tahu usaha mereka dah begitu banyak, dah pergi doktor, dah tengok apa fertility rate, apa betul-betul merancang. Saya nak kasih tips. Siapa yang insya-Allah nak ada zuriat, cari sebab, tempat dan masa. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran mengenai kisah Nabi Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat Sayyidatina Maryam, mihrabnya, ada makan makanan daripada musim-musim yang tidak ada pada ketika itu. Ini bukan musim sejuk, tapi makanan buah musim sejuk semua ada. Hebat betul Maryam ni. Dari mana dapat masakan pun tak tahu. Pintu tertutup. Bukannya ada ahli mesyuarat tingkap kat tepi kasih makan, bukannya boleh masak, bukannya boleh delivery Deliveroo ke apa, Panda ke apa, Food Panda. Saya pun tak tahu, tuan-tuan, maaf. Nah, jadi apabila makanan itu ada, Nabi Zakaria rasa, qala ya Maryam anna laki hadha, dari mana kau dapat makanan ni? Qalat huwa min indillah, daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah sungguhnya memberikan kepada hamba-Nya tanpa disangka-sangka dan tanpa kita boleh perhitungkan kebanyakan nikmat Allah. Apa yang Nabi Zakaria buat? Hunalika da'a Zakaria rabbah
Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika tu maknanya zarfun zamanun wa makanun. There and then, pada tempat itu, pada ketika itu Nabi Zakaria pun berdoa dan Allah kabulkan doanya. Walaupun sebab-sebabnya tak bolehlah. Seorang dah sudah berumur susah dan dapat zuriat. Nabi Zakaria isterinya dah berumur dah ratusan tahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Rasa-rasa dah hampir impossible, tapi dapat anak. Jadi ulama simpulkan salah satu sebab untuk doa mustajab, khususnya doa mendapat zuriat, hunalika tu. Cari asbab tempat dan asbab masa. Kerana hunalika ini there and then. There menunjukkan tempat. Cari tempat yang baik, pergi umrah, pergi tempat baik. Then masa. Cari masa mustajab. Sewaktu nak berbuka, sewaktu Ramadan, sewaktu hari Jumaat, sewaktu ayam berkokok, sewaktu kita selepas azan dan sebagainya. Masa-masa yang mustajab. Nah, ini semua bahasa Al-Quran. Hunalika, Allah sebut hunalika, tapi kita memahami banyak. Ini dia bahasa Al-Quran. Jadi kalau orang datang rumah kita tanya-tanya macam tu, ibu-ibu jangan tanya. Kadang-kadang anaknya seorang dia tanya, anak satu je, boy seorang aja, dia nak friend, kasihlah dia friend. Dua-dua pula boy, dua-dua boy je, girl tak ada, kan? Dah ada girl pula, boy, girl, sampai 5 pula anak. Tiba-tiba tahun depan, 2 tahun depan datang, aku bawa 1 sekali, 5 sekali. 5 sekali anak, tak tahu rancang, dia kata. Ya Allah, semua tak kena kan. Nah, kita pula jangan sibuk cakap dengan ibu-ibu. Ibu tanya bila nak kahwin, kita cakap, ibu, Mak Haji, saya ni memang dah 30 tahun belum kahwin-kahwin. Mak Haji tanya bila. Kawan-kawan saya semua dah kahwin. Mak Haji dah 60 tahun, 70 tahun. Kawan-kawan Mak Haji semua dah meninggal. Saya tak pernah tanya bila dengan Mak Haji. Jangan macam tu sekali. Anzalnahu, sesuatu yang tidak disebut oleh Allah tetapi masih lagi kita fahami, itu menunjukkan bahasa Al-Quran yang tinggi. Fi lailatul qadr. Kita menyebut ini malam nuzul Quran 17 Ramadan. Banyak ulama yang berkhilaf 17 Ramadan, ada yang kata 10 malam terakhir, ada kata awal Ramadan. Pokoknya bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Pokoknya itu yang kita perlu pegang. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Kerana Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Penurunan Al-Quran ni daripada Allah ke Lauhil Mahfuz. Bal huwa Quranum Majid fi Lauhim Mahfuz. Penurunan kedua dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini yang dikatakan pada bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis, kitab-kitab yang terdahulu, Injil, Taurat, Zabur pun turun pada bulan Ramadan. Sebab itu Ramadan ni mulianya bukan hanya siam, bukan hanya kerana puasa, bukan hanya qiyam, bukan hanya kerana ada sembahyang malam, tetapi kemuliaan Ramadan kerana turunnya Al-Quran. Sebab itu kita baca Al-Quran bulan Ramadan, tuan-tuan. Sikit pun tak apa. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kata Nabi, tak berhimpun satu kaum masyarakat di rumah-rumah Allah, yatadarasun al-Quran, saling bertadarus Al-Quran, illa unzilat fihi sakinah, melainkan akan diturunkan ketenangan daripada Allah. Wa huffaz bihimul malaika, para malaikat akan mendoakan, dan juga nama-namanya akan dibawa kepada Allah, dan Allah membanggakan nama-namanya di sisi para malaikatnya. Sebab itu bulan Ramadan, keluar Ramadan baca Quran. Tapi khususnya Ramadan ni Nabi SAW sampai khatam Al-Quran dengan Pak Sayyidina Jibril. Kalau pada bulan Ramadan, ada kala sampai 2 kali. Para ulama kita Al-Imam Syafi'i, satu bulan Ramadan 60 kali khatam. Bukan 60 kali baca, tuan-tuan. Kita satu bulan 60 kali baca pun belum tahu buat. Pecahkanlah, satu hari 4 page, satu hari 20 page. 20 page tu satu juzuk. Ni dah separuh ni. Kalau separuh masa awal tak gigih, separuh masa yang kedua ni insya-Allah. Second leg, kalau Champions League, first leg dah kalah dekat away, dekat home takkan nak kalah juga, tuan-tuan, insya-Allah. Ni second leg, second half ni all out lah, tuan-tuan. Nabi SAW kiaskan dia mengikat kainnya pada 10 malam terakhir. Maknanya apa? Lebih bersungguh-sungguh. Macam kita ni seng-seng lengan. Seng-seng lengan bukan hanya sungguh-sungguh aja, tapi juga tidak bersama isterinya Nabi SAW. Itu kias daripada apa yang diamalkan Nabi. Fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Malam ni mula bila, tuan-tuan? Malam ni bukan mula 2-3 pagi saja. Ada sebahagian orang dia rasakan, aku tak boleh lah, kerja malam lah, ngantuk lah, besok kerja lah, kan. Ya, kalau tak dapat 10 hari berturut-turut, sekurang-kurangnya 5 hari. Kalau tak dapat 5 hari, sekurang-kurangnya cari, ialah 1-2 hari. Malam ganjil ke, carilah usaha.
Dan tak semestinya kalau kita dapat iktikaf itu yang terbaik 10 malam terakhir. Itu sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi mengejutkan para isterinya pun 10 malam terakhir. Tapi kalau tak dapat pun, jangan kita rasa Lailatul Qadar ni aku tak ada chance lah. Tidak. Kerana malam mula daripada maghrib dah malam. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, dihalalkan bagimu malam-malam Ramadan bersama isterimu. Maknanya kita halal bersama isteri itu lepas maghrib pun dah kira malam dah. Dah tak dikirakan berdosa. Jadi bukan mesti 3 pagi, 4 pagi kan. Nah, jadi maghrib pun kita dah doa. Ada ulama kasih tips. Kata mereka, sedekah setiap hari 10 malam terakhir. Kalau sepanjang Ramadan kita tak giat sedekah ala kadar je, kita nak jadi angin yang berlalu macam Nabi SAW, kana ajwadun nas, sangat-sangat pemurah bulan Ramadan. Ni 10 malam terakhir, setiap malam sedekah, cari tabung masjid, $5, $10 every night. Salah satu night will be Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahu tak engkau apa itu malam Al-Qadar? Tuan-tuan, Allah tidak akan bertanyakan sesuatu dengan cara macam itu, melainkan perkara itu adalah perkara yang hebat, adalah perkara yang tuan-tuan kita tak boleh tahu melainkan melalui wahyu dan firman Allah. Ini saya ambil pendekatan bahasa Al-Quran tuan-tuan pada malam ini. Allah tak tanya wa ma adraka mal ankabut, tahukah engkau apa itu labah-labah? Apa pasal tak tanya macam tu padahal ada surah Al-Ankabut? Pasal tak payah baca Quran, kamu boleh tahu dari mana informasi tentang laba-laba. Wa ma adraka mal fil, tahu tak engkau apa tu gajah? Wa ma adraka man naml, tahu tak engkau apa tu semut? Wa ma adraka mal baqarah, tahu tak engkau apa tu lembu betina? Padahal ini semua binatang-binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Allah tak tanya macam ni? Kerana bila Allah tanya dengan gaya bahasa wa ma adraka, wa ma yudrika, wa ma adraka, itu bukan hanya nak ambil perhatian. Ini cara kita komunikasi dengan Al-Quran. Bila Allah sebut wa ma adraka at-tariq, wa ma adraka mat-tariq, wa ma adraka mal-qari'ah, wa ma adraka mas-saqib, apa sahaja bermakna kita ambil perhatian. Kerana tanpa pengajaran daripada Al-Quran, kita tidak akan berusaha dan berupaya untuk memahami apa makna Lailatul Qadar. Kita tanya profesor yang tak pernah baca Al-Quran, semua buku dah baca tapi tak pernah baca Al-Quran, dia tahu tak apa makna Lailatul Qadar? Tak akan dapat tahu. Jadi bila Allah bertanya, seolah-olah Allah bukan hanya nak mengambil perhatian, tapi nak menunjukkan bahawa engkau tidak akan tahu maknanya, melainkan kalau aku yang memberitahumu apa makna Lailatul Qadar. Dan setelah aku memberitahu pun, hakikatnya perkara ini lebih besar dan lebih hebat daripada pengetahuan yang dapat engkau kecapi dengan akal fikiranmu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Why the need of mentioning numbers? Kenapa Allah perlu sebut bilangan 1000? Kalau dalam surah Al-Kahfi, wasdadu tis'a, salah sumiatin wasdadu tis'a, kami tidurkan mereka 300 dan tambah 9. Kenapa Allah perlu sebut bilangan nombor? Sedangkan banyak informasi lain Allah tak beritahu detail nombor, tidak memberitahu hitungan bilangan. Tapi di sini Allah memberitahu bilangan 1000 bulan. Kenapa? Pernah tak kita tanya? Kerana manusia, human beings are calculative. I'm not saying this in a connotation yang negatif. Saya bukan kata kalkulatif tu maknanya orang yang berkira 20 sen balik duit pun dia boleh tunggu kat teksi dengan apa itu. Bukan kalkulatif yang macam tu. Tapi secara tak langsung kamu tahu sekarang dah pukul 10.05 minit, tahu lagi berapa minit nak balik. Kita tahu kalkulate. Manusia ni tahu kira, $2 beli ni dapat balik. Kita tahu berkira. Dan supaya tidak ada dalam hati dan minda kita bahawa rahmat Allah tu sikit, tak nak ada sesiapa pun membayangkan rahmat Allah tu sikit. Apa maknanya? Tuan-tuan, banyak, sikit, dekat, jauh, cantik, ini semua perkara yang subjektif. Betul tak? Tuan-tuan, kalau kita cakap Causeway sekarang jam tak? Jam. Ada cakap okey-okey lah, ada kata smooth lah, jam tapi bergerak. So kita susah, kita nak anggarkan. Kita pergi sana, ni macam dia cakap tak jam. Ataupun jauh dekat lah, cakap jauh dengan dekat. Nak pergi Johor ni jauh ke dekat? Dekat. Menurut sebahagian orang,
yang kakinya sakit ke ataupun tak biasa jalan kaki ke, ni dah kira jauh ni. Pak Haji boleh lah, Pak Haji biasa jalan kaki. Aku bukan budak biasa jalan kaki, naik bas biasa. Bagi dia jauh. Haji jauh tak lagi? Saya kasih contoh senang kita faham. Kita pergi negara jiran dekat Malaysia, kat Indonesia, negara-negara besar. Tanya dia, bang, Kampung Pinang Sebatang kat mana bang? Depan situ, belok kanan. Jauh ke dekat bang? Dekat aja situ. Kan? Rokok sebatang tak habis, dia kata. Kita pun jalan sampai kat 25 minit. Lepas sekali kita fikir, rokok apa abang ni hisap ni? Rokok buluh ke apa ni sampai sekarang tak habis? Tapi menurut orang tu dia tak tipu, memang bagi dia dekat. Tapi bagi kita jauh. Ini benda yang subjektif, jauh dekat. Saya kasih contoh lagi. Handsome. Mak Haji kata dengan kita, Mak Haji, Ustaz tolong carikan suami saya yang baju biru tu. Mana satu suaminya? Alah yang baju biru yang handsome tu Ustaz. Kau handsome dia sebut, bukan handsome lagi, dah iklab dah. Handsome dia kata. Kita pun cari. Pak Haji ni isterinya. Oh okey. Isteri dah tunggu kat depan. Bawa pergi depan. Ini suaminya Pak Haji. Inilah dia Ustaz. Kita tengok atas bawah suaminya. Kat mana handsome-nya tadi yang dia cakap ni? Aku salah dengar ke handsome ke hamster tadi dia cakap betul. Jadi ini menurut dia handsome, tapi menurut kita belum tahu kan. Ini benda-benda yang subjektif. Banyaklah lagi contoh sedap masakan dan sebagainya. Pokoknya kalau Allah sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, dah tak boleh nak subjektif. Banyak ke sikit rahmat, besar ke kecil pengampunan. Itu setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 bulan dia boleh berkira, dia boleh bayangkan, otaknya boleh syagal, boleh dia proses. 1000 is equivalent to 83 years. And 83 years is a big number for me as the nation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, yang mana rata-rata usia kita ni 60, 70. Mana ada orang akan cakap 80 tu sikit. Kalau dia umat Nabi Nuh mungkin dia boleh cakap sikit. Tapi kalau dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah dapat tahu ini banyak 80 lebih tahun. Usia aku belum tahu sampai itu. Kalau sampai belum tahu dalam ketaatan dan dalam keberkatan dan rahmat Allah sepanjangnya. 30 tahun baru aku start sembahyang. 40 tahun baru aku tak tinggal sembahyang. Kadang-kadang orang gitu. Ini 80 tahun punya kebaikan, satu malam Allah nak beri. Banyak ke sedikit? Banyak. Itu cara kita komunikasi dan juga cara kita tadabbur bahasa Al-Quran. Allah tak payah nak cakap Lailatul Qadar ni banyak. So, kalau dia cakap banyak, bagi kita banyak, bagi dia sikit. Allah sebut 1000 bulan supaya kita duduk, pause and look. Betul-betul kita hayati 1000 bulan tu banyak. Dan setelah kita merasakan banyak, berangkat perasaan ini, merasakan sangat berharap diberikan malam Al-Qadar dalam kehidupan kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat Allah. Turun para malaikat Allah dan ar-ruh. Ar-ruh ni Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril pun malaikat juga, tapi kenapa perlu sebut tanazzalul malaikah warruh? Ini menunjukkan kemuliaan malam Al-Qadar, sampai malaikat yang handal, yang hebat pun Allah nak spesifik. Malaikat Sayyidina Jibril ni hebat. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para anbiya. Mesej utama dijadikan kita manusia, tumbuhan, alam flora dan fauna, mesej utama beribadah pada Allah. Bagaimana Allah nak sampaikan mesej ini? Antaranya melalui wahyu. Wahyu ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para anbiya. Jadi malaikat Jibril ini satu tugas mulia besar misinya. Dan pada malam Lailatul Qadar Allah turunkan malaikat Jibril supaya kita lagi rasa, lagi feel lagi. Best betul, hebat malam Qadar ni. Memang berkah, memang rahmat. Kita internalize surah Al-Qadar yang sering kita bacakan. Kerana surah ini juga bukan hanya menceritakan hebatnya malam Al-Qadar, tapi surah ini juga menceritakan turunnya Al-Quranul Karim. Kenapa benda ni semua boleh jadi hebat? Why this auspicious moment is being chosen by Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana pada saat ketika itu turunnya Al-Quran seketika dahulu, sampai sekarang jadi berkat, jadi rahmat. Itu dia malam nuzulul Quran. Sebahagian ulama yang kata turunnya daripada Nabi, langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang 17 Ramadan, walaupun bukan malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Gua Hira dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra ini boleh membawa maksud baca.
Dari segi bahasa, bila kita Quran, Iqra, perkataan baca tu, apa proses bila seseorang tu membaca? Orang membaca dia, proses dia mengumpulkan A-L-M-A-T-H. Prosesnya yang lebih rinci, mengumpulkan sesuatu sehingga sampai kepada sesuatu. Itu dia membaca. Nabi SAW tidak tahu membaca. Ada sebahagian ulama disuruh maksud membaca tu, dia tengok apa dalam hakikat dunia, alam raya, kejadian, kumpulkan semua informasi ni dan cari Tuhanmu. Macam tu tuan-tuan. Dalam erti kata yang lain pun, miftah ataupun kunci kepada ilmu pendidikan, kepada kekuasaan dalam hidup di dunia ini dan di akhirat adalah melalui baca. Now they define human being as a creation that reads. Kalau kamu tak baca, you are not human pun. Sekarang, orang sekarang define manusia tu bukan hanya sebagai kehidupan yang boleh berfikir, yang boleh makan, minum, membiak, bertamadun. Tidak. Tapi dia kata, manusia tu kalau dia boleh membaca, dia manusia. Zaman sekarang. Tanpa mengurangkan rasa ta'zim kepada baginda Nabi SAW. Nabi ini ummi. Ummi ni tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Kalau disandarkan kepada kita, satu kehinaan. Disandarkan kepada Nabi, bukan hanya kemuliaan. Bukan hanya orang akan cakap, wah, Nabi tak ambil daripada Buhairah, Nabi tak ambil daripada perjalanannya di Syam, belajar dengan pendeta-pendeta. Nabi tak tahu tentang informasi embriologi, tentang langit, bulan, bintang. Tapi tak boleh, mustahil Nabi membaca, membelajar dan mengarang. Memang, kerana Nabi tidak tahu membaca dan menulis. Tapi dari satu sisi yang lain, ummi ni satu kemuliaan. Kenapa? Tuan-tuan, saya dah berbual dalam 20 minit lebih kurang, 25 minit. Tadi ada beberapa ayat Quran yang saya baca selain dari surah Al-Qadar. Tuan-tuan ingat tak ayat apa yang saya baca tadi? Boleh ingat? Boleh ingat tak? Boleh ke tak? Agak-agak boleh ingat tak tadi? Apa yang saya baca tadi? Ayat apa yang saya baca? Tak ingat kan? Tapi Nabi SAW ingat. Kalau tuan-tuan nak ingat, tuan-tuan catat, tulis. Kalau tulis, ingat tak? Ingat. Jadi orang yang tahu menulis, yang membaca, kalau dia ingat, tu simple lah. Pasal dia tahu catat, membaca. Tapi Nabi tidak tahu menulis dan membaca. Jadi kalau malaikat Jibril sampaikan Al-Quran, qaulan thaqila, kata-kata yang berat, tapi Nabi masih boleh ingat. Ini menunjukkan kehebatan baginda Rasulullah, kebijaksanaannya, hebatnya pemikiran Nabi SAW. Kalau kita kata Imam Syafi'i ada photographic memory, baca kitab cepat, hafal. Kitab Muwatta' tu sebelum belajar dah hafal dah. Nabi SAW lagi hebat. Al-Quran kita ni tak Nabi tak tulis. Jap, saya Najib jap, pelan-pelan sikit aku nak tulis. Tak ada, tapi hafal. Menunjukkan al-ummi itu satu kemuliaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu satu pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi yang al-ummi. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahtera sehingga terbit fajar. Majoriti ulama menyatakan ini tanda Lailatul Qadar. Buminya ini tenang, matahari itu tak memancarkan cahaya yang panas, pokok-pokok rembun semua. Ya betul, itu tanda Lailatul Qadar. Persoalannya, adakah kamu dapat Lailatul Qadar atau tidak? Contoh, semalam, contoh ni besok hari, semalam Masjid Rabita dia collect derma dekat Masjid An-Nur. Betul? Betul. Tapi soalannya, kamu sempat derma ke tidak? Semalam malam Lailatul Qadar. Tapi persoalannya, kamu sempat dapat malam tersebut atau tidak? Jadi makna sejahtera di sini, kalau kita tengok dalam surah yang lain, sejahtera kepada Nabi Isa yauma wulidtu, pada hari dia dilahirkan, pada hari dia diutus, dan pada hari dia bertemu dengan Allah. Di sini ada korelasi erti kesejahteraan. Bahkan bila kita bertanya dengan sebagian ulama tafsir, saya sendiri sempat tanya, apa makna salamun hiya matla'il fajr? Dia jawab, sejahtera yang diberikan kepada diri orang tersebut sehingga fajar umur orang tersebut. Maknanya apa tuan-tuan? Kita ni mungkin baru tengah hari lah usia, masih orang kata belum matang lagi.
Tuan-tuan yang dah 50-an, 60-an kita panggil dah senja, kan, dah petang, dah nak maghrib. Bila fajarnya? Fajarnya bila nanti dibangkitkan oleh Allah sekali lagi. Itu fajar usia kita. Jadi ada juga ulama menyatakan orang yang mendapat Lailatul Qadar, indikasi kayu ukur yang paling tepat adalah bila dirinya sendiri mendapat tenang, aman, damai, tranquility, peace, calm dalam hidupnya, mula dari malam Lailatul Qadar sampai besok dibangkitkan oleh Allah, dia dapat tenang. Itulah sebenarnya kamu mendapat Lailatul Qadar dan tanda-tandanya. Memang bulan bintang sudah ada tanda-tanda alam raya ini Lailatul Qadar, tapi yang paling penting kita tanya diri kita, dapat ke tidak. Jangan 10 malam iktikaf, oh insya-Allah aku dapat punya, tapi perangai tidak mendamaikan dan mensejahterakan orang lain. Itu bukan tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar. Semalam 10 malam iktikaf, hari raya kutuk orang, maki, kasih sakit hati orang, ketawa-ketawakan orang. Boleh tak kita kata dia dapat malam Lailatul Qadar? Mungkin boleh, tapi indikator ni macam tak dapat aja, kan. Pasal orang yang tenang, tenang sifatnya bukan pasif. Dia bukan tenang tu, bukan macam tu je. Tenang, air yang tenang. Saya tak cakap pasal buaya lah. Air yang tenang. Kita tengok air tu pun tenang. Bukan air tu je tenang, dia aktif, mau menjadikan kita tenang. Muka yang tenang, wajah yang aman. Bukan hanya dia yang tenang aman, tapi kita tengok dia pun aman. Itu sifat tenang, itu sifat damai. Jadi orang yang mendapat malam Lailatul Qadar, salam, tenang, hiya hatta matla'il fajar, bukan hanya diri peribadi hatinya tenang, tapi membawa ketenangan, kesejahteraan, kedamaian kepada orang dan sekelilingnya. Itu saya kira lebih tepat bagi orang yang benar-benar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekarang jam 10.20. Nak sentuh bab perang Badar atau tidak? Nanti dah tak tenang dah lapar dah. Pun tak tenang juga. Ustaz cakap tenang-tenang, perut saya ni tak tenang ni, Ustaz tak tahu lagi. Okey, gini, saya minta 5 minit aja cerita pasal Ghazwatul Badar. Pasal ini amanah daripada pihak penganjur dan saya cuba untuk ringkas-ringkasnya. Peperangan Badar terjadi pada 17 Ramadan. Saya ambil 2-3 pengajaran saja. Pertama, Abu Sufyan ini apabila beliau belum lagi memeluk agama Islam, beliau pergi ke negeri Syam, Syria, Palestin, Jordan sekarang untuk berdagang dengan harta-harta orang ahli Mekah. Orang ahli Mekah yang mana sudah berhijrah, mereka keluar hijrah bukan macam Saidina Umar semua keluar hijrah. Saidina Umar keluar hijrah, dia gantung pedang dia. Siapa mau anaknya jadi yatim, isterinya jadi janda, kita jumpa kat belakang, kan? Dia penuh dengan keberanian. Yang lain kan pergi sembunyi-sembunyi, tinggalkan harta, dirampas dan sebagainya. Jadi Abu Sufyan ni bawa harta orang ahli Mekah pergi ke Syam dan nak balik, on the way balik Mekah. Muhajirun daripada orang-orang Mekah yang sudah ada di Madinah, mereka nak sekat harta-harta mereka balik, nak sekat Abu Sufyan. Mereka tahu Abu Sufyan akan jalan. Kalau nak pergi Syam mesti kena jalan lewat Madinah. Jalan kanan kiri pun mesti kena lewat Madinah, tak boleh jalan lain. Jadi mereka nak sekat harta. Abu Sufyan ni bukan orang calang-calang. Orang dulu ni hebat. Dia macam dia boleh tahu, dia boleh track. Kenapa? Ni cerita riwayat dalam Tarikh Ibn Hisham kalau saya tak silap. Kudanya najis, tahi kuda. Tahi kuda tu dia nampak banyak. Dia tengok, dia boleh trace. Ini bukan kuda orang Mekah. Ni kat tengah padang pasir kan. Orang-orang dulu tuan-tuan, dia punya navigation skill, dia punya exploring skill ni hebat lah. Lagi hebat dari Sherlock Holmes. Dia tengok najis kuda tu. Abu Sufyan tengok, ini kuda bukan makan dengan makanan-makanan yang ada dekat Mekah. Ini cuma pohon-pohon, kurma, daun-daun yang ada kat Madinah saja yang kuda makan, sehingga najisnya macam ni. Bermakna dia dah dapat tahu ada orang Madinah sedang melacaknya, sedang track dia. Jadi dia dah perasan, ni orang-orang Islam sedang track ni, aku bawa duit banyak ni. Dia pun pergi kepada seorang daripada kawannya, Damdam Al-Ghifari. Nah, kau pergi jalan pintas, pergi dekat Mekah, cakap dengan Abu Jahal, Amber, Mayday. Ini orang-orang Mekah, Madinah semua sudah nak hampir attack harta kita. Orang si Damdam bin Al-Ghifari ni pun pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah nak tunjuk betapa seriusnya benda. Macam kita kan, nak tunjuk serius benda, kita caps lock lah, kita yalah nak tunjuk betapa kancongnya seseorang tu kan. Saya terbakar, rumah terbakar. Tapi orang ahli Mekah kadang-kadang dia ambil relax je.
Biarlah terbakar nak buat macam mana, dah lepas apa kan. Nak panggil bom berapa lama, dah kering pun. Dia buat apa, nak tambahkan serius. Dia sanggup ambil pisau potong hidung dia. Nak tunjukkan kita sedang diserang oleh orang Madinah. Tengok ni, nampak tak? Dia tunjukkan orang Arab ni, hidung ni kebanggaan lah. Jadi kalau dia dah potong hidung dia sampai berdarah, bukan potong literally sampai pendek, tapi dia taruh, dia kasih darah lah hidungnya. Sehingga orang kat Mekah pun tengok, ni serius, ni dah serius. Lepas tu itu macam panggil hantu Jepun pula tuan-tuan lagu dia. Tapi macam tu lah, dia panggil semua orang Mekah. Sekarang ini kita kena perang dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad. Pasal diorang memang cari can nak perang dengan Rasulullah, kan? Semua dah pergi hijrah memang tunggu silap. Inilah masanya. Kumpul 1,000 orang, pergi. Nak dipendekkan cerita, saya ni cerita dah pendek lah maaf Pergi sampai sana. Hebatnya Nabi SAW. Pengajaran pertama, Nabi SAW adalah orang yang ada sifat fatanah. Itu sifat wajib bagi seorang Nabi, kebijaksanaan. Sebagai pemimpin mesti ada fatanah. Apa kebijaksanaan Nabi? Nabi nak gauge berapa orang daripada orang Mekah mereka dapat tangkap caterer tukang masak Abu Jahal. Masa tukang masak biasalah, bila semua camp dah ni, dia pergilah cari bahan-bahan apa-apa kan. Jadi orang Madinah tangkap. Bila tangkap, siapa kau? Kita orang Abu Jahal. Tak percaya mereka. Ni Abu Sufyan punya orang kau Abu Jahal. Pasal Abu Sufyan dengan Abu Jahal selisih. Abu Sufyan balik. Nabi SAW dengan orang Madinah tak jadi nak ambil. Abu Sufyan sempat balik ke Mekah, Abu Jahal dah pergi nak perang. Jadi pergi kat perang, budak-budak yang tukang masak ni, caterer F&B punya department, kena tahan dengan orang Islam. Nabi tanya, sahabat tanya berapa orang. Saya cuma tukang masak, saya tak tahu berapa orang. Saya tahu saya masak. Nabi tanya dengan bijaksana, berapa ekor unta kau sembelih dalam masa satu hari? Dia kata, aku sembelih 9 hingga 10 ekor unta. Dan Nabi dah boleh agak. Nabi kata, qaumun baina tis'umi'atin wa alfin. Kalau gitu mereka, jumlah mereka di antara 900 hingga 1000 orang. Nampak tak? Ini namanya the intelligence. Macam CIA lah, Central Intelligence. Nabi SAW pun intelligence. Ada kebijaksanaan Nabi SAW. Dapat tahu berapa mereka punya orang. Orang Islam ahli Badar berapa? 313 orang. Nama-nama mereka ada tuan-tuan Baik, itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, kita ambil 3-4 saja. Pengajaran kedua, bila mana dalam peperangan tersebut, ni kita pendekkan cerita, akhirnya jadi perang. Padahal Abu Jahal ini dah suruh balik dah. Balik. Abu Sufyan dah lepas dah. Dia tak nak, dia nak perang juga. Dia nak, kita cuci habis lah orang Islam ni. Cuci, satu kali cuci. Kita dah 1,000 orang. Ini diorang cuma berapa orang aja. Tak ada tombak, tak ada apa-apa. Pasal mereka, orang Islam asalnya 300 lebih ni, nak buat apa? Dia cuma nak ambil rampasan harta daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan, caravan dia 20-30 orang. Kita panggil 300 lebih orang, gertak-gertak sikit lah. Awak salah kau Singapura, berbicau sikit-sikit, dia bagilah insyaAllah kan. Tak payah nak angkat perang kan. Hang-hang sikit aja lah. Macam tu lah tuan-tuan Itu kalau syair dia betul lah, minta maaf Nah, dia hang-hang sikit aja. Dia tak bawa tombak, tak bawa apa-apa. Tapi Abu Jahal dah memang bawa semua everything. Dengan kuda, dengan apa semua. Dengan beduknya, dengan wanita-wanita yang mensyairkan semangat. Pasal kalau hati kecut, paiseh ni orang perempuan cakap pasal keberanian, kau nak balik lari. Semua package dia bawa, complete nak pergi perang. Jadi dia kata, kami ni takkan nak patah balik. Carry on, go ahead. Nak dipendekkan cerita, apa yang terjadi? Mereka dulu kalau perang, style tuan-tuan, dia bukan terus combat, bukan terus gang fight. Dia kasih the best of your 3 men. Okay, macam cerita Troy, Gladiator gitu kan. Send us the best of your 3 men. Keluar macam cerita ni lah. Apa cerita Doremi ke 6 Jahanam pun ada kan. Macam tu lah. Kau keluarkan 3, aku keluarkan 3 of my best fighters. Keluar 3. Daripada kaum Quraisy, orang Mekah keluar. Daripada orang Islam keluar orang Ansar mula-mula, orang-orang Madinah. Tuan-tuan, orang Madinah ni, di sini pengajaran kedua saya selitkan. Pengajaran kedua, orang Madinah ni, padahal this is not their war. Ini bukan peperangan mereka. Ini peperangan di antara orang Mekah dengan orang Mekah, orang Muhajirin yang keluar daripada Mekah. Itu sebab orang Quraisy marah. Tetapi bila pada sebelum Nabi nak berperang, Nabi bertanya pandangan semua. Orang Mekah semua kata, okay go Nabi, okay go Nabi, proceed.
Tapi Nabi tanya lagi. Kenapa Nabi tanya berkali-kali? Sampai orang Madinah faham. Kalau saya tak silap, siapa namanya, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Seorang sahabat ahli pemanah yang mati syahid sehingga disembayangkannya 70,000 malaikat. Saya lupa. Sa'ad bin Mu'az, seorang ketua daripada Aus. Dia kata, la'allaka, seolah-olah ya Rasulullah, seolah-olah kau ni nak tunggu jawapan dari kami orang Ansar. Sebab itu Nabi tanya, nak proceed ke tak proceed menang? Nak proceed ke tak proceed perang? Orang Mekah kata go. Nabi tanya lagi, apa pandangan? Sampai orang Madinah cakap, nampaknya macam kau tunggu pandangan daripada kami. Ya Rasulullah, secara ringkas saja, ketahuilah kalau Nabi Musa, kaum dan umatnya meninggalkannya untuk pergi berperang, ketahuilah kami ini umatmu, kami tidak akan meninggalkan kau ya Rasulullah. Oh, ini dia. Ini kehebatan al-muhajirun wal ansar yang Allah sebutkan, as-sabiqunal awwalun radhiyallahu anhum wa radu'an. Bukan hanya kerana mereka berperang untuk mempertahankan agama Allah, tapi orang-orang Ansar ni tuan-tuan, yang tak ada kena mengena dalam peperangan ni, tapi kerana membela Rasulullah SAW. Sebab itu kita sangat-sangat hargai Ahlu Badar. Kita tutup nanti dengan solat Badariyah tuan-tuan. Kalau bukan kerana mereka, Nabi punya doa ni, bukan kita yang cakap, Nabi doa. Pada malam hari Nabi doa, angkat tangan dengan sungguh-sungguhnya doa. Sungguh-sungguh sampai ridak Nabi jatuh, semua everything Nabi doa. Nabi sebut, ya Allah, kalau pasukan ini tidak dimenangi atau ditewaskan esok, tidak akan ada lagi orang yang sembah padamu ya Allah. Sampai macam tu Nabi doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi Allah turunkan malaikat lah, kita pun tahu minhum malaikatun musawwamun, malaikat turun dan everything. So 3 orang dengan 3 orang ni perang. Syaibah berperang, Utbah berperang. Ini daripada orang kafir. Daripada orang Islam, orang ahli Madinah mula-mula yang perang. Tapi orang Quraisy kata, kau jangan hantar orang Madinah, kita nak orang Mekah. We have a duel, kita ada hal dengan dorang, bukan dengan orang Ansar. Okey, Nabi pilih siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada radhiyallahu anhu wa radu'an. Hamzah pergi, Ali pergi. Nabi panggil seorang lagi, Ubaidah pergi. Kalau kita kena sebut nama macam tu menggigil paling alamak, aku pakcik kau tak pandang, bagi orang lain ni pakcik. Banyak-banyak orang pakcik kau yang kau kasih. Ni dah nak hari raya ni, kau tak takut ke tak pergi rumah aku nanti hari raya? Patutnya macam kita kan kalau pakcik ni kan. Tapi Hamzah, subhanallah, dengan penuh kemuliaan, kerana Nabi nak kasih peluang syurga tu, dia memandang demikian. Jadi Hamzah ni lawan dengan Syaibah kalau saya tak silap. Hamzah ini maknanya apa? Hamzah itu dalam bahasa Arab singa yang sedang mengelilingi musuh. Bahasa Arab ada 90 lebih nama tentang singa. Singa yang mengaum lain bunyinya, lain. Singa yang baring-baring macam dekat zoo kan, dah kena injek, tu lain lagi. Singa yang menerkam, lain lagi. Semua ada, bukan verb. Macam kita semua pakai verb, diorang pakai noun untuk menggambarkan singa-singa tersebut. Nah, tuan-tuan yang saya muliakan, Hamzah tu singa yang sedang mengelilingi musuh, tak sabar nak terkam. Itu makna Hamzah. Lawan dengan Syaibah. Syaibah ni daripada makna orang yang beruban. Bukannya pada masa tu Syaibah tu beruban, tidak. Kalau orang beruban, orang dah ketahukan, Tok, Pak Haji balik jaga cucu sudah, tak payah pergi perang. Tapi memang sudah rambutnya tak beruban, namanya saja maknanya orang yang Syaibah. Agak-agak siapa menang? Orang yang beruban dari segi nama, belum lagi lawan. Orang singa yang melindungi musuh dengan orang yang beruban, siapa menang? Sudah tentu Hamzah, Sayyidina Hamzah menang. Tak payah tengok strategik, gagah, hebatnya Sayyidina Hamzah. Dari segi nama je kita dah tengok. Sebab itu pengajaran kedua yang saya nak simpulkan sedikit ni, nama itu zat diri kamu. Nama kamu akan dipanggil hingga hari kiamat. Badan kamu boleh hancur, nama kamu tetap dipanggil sehingga hari kiamat gitu. Sebab itu bila namakan anak, nama yang betul-betul. Bila kita panggil anak kita, doa dengan doa yang betul-betul. Jadi nama ini menunjukkan diri kita juga. Roh kita dipanggil bukan dengan wahai roh-roh, tak. Wa ila arwahi abaina, wa khususan ila arwahi almarhum fulan. Kan nama tetap. Orang kata harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, bukan legacy di dunia, meninggalkan nama sampai bila-bila pun. Jadi pengajaran kedua saya nak sebut adalah beri nama dengan nama yang baik, panggil nama dengan nama yang baik. Tengok dalam peperangan pun nama yang hebat, belum fight je dah menang. Pasal Ubaidah ni hamba yang kecil. Abdun hamba, Ubaidah hamba yang kecil, budak. Ubaidah dengan orang kafir, dia draw, sama-sama draw. Pasal nama dia pun bukan nama yang besar. Nampak tak?
Ini kita panggil apa ya? Sir ataupun lutfin, ataupun kita panggil daripada seni apa perasaan ulama-ulama yang boleh dia ekstrak pengajaran daripada perkara yang halus-halus lah. Pengajaran ketiga dan keempat yang last, saya tutup. Nabi SAW menguasai yang di situ ada namanya perigi ataupun sumur. Disebabkan itu, walaupun jumlah bilangan 313, walaupun Allah berikan para malaikatnya untuk bantu, walaupun semangat doa semua ada, tapi salah satu Nabi tidak menghilangkan asbab kejayaan. Padahal, ya Allah, aku kekasihmu ya Allah, takkanlah aku nak kalah. Kalau aku kalah, siapa nak sembah kau ya Allah, kan? Padahal memang kita boleh yakin macam tu. Tapi Nabi tak menghilangkan asbab kejayaan. Nabi pergi awal. Sebelum lagi orang Badar, orang Quraisy datang, Nabi dah survey, reki tempat. Kemudian Nabi menguasai bi'run, apa tu kita panggil, perigi atau sumur air yang ada kat situ. Sehingga orang Quraisy walaupun jumlah bilangan banyak, tapi mereka tak dapat full energy pasal mereka tak ada sumber air yang banyak seperti mana orang Islam ada sumber air. Jadi apa pengajarannya kat sini tuan-tuan? To be a professional Muslim, we need to have effort. Usaha dan doa seiring. Kerana doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa pun sombong. Jadi ini saya kira pengajaran yang paling penting. Dalam peperangan Badar, Allah nak tunjukkan kemenangan, kehebatan, perjuangan para sahabat. Tapi juga Allah selitkan satu takdir, iaitu mereka menguasai sumber air, supaya kita semua mengambil pengajaran. Bahkan Nabi dan sahabat Nabi mengambil sebab kejayaan dalam hidup ini tanpa mengurangkan rasa tawakal mereka pada Allah dan kemenangan yang akan Allah berikan. Tuan-tuan, wallahil azim, ada banyak pengajaran yang lain, tapi masa tidak mengizinkan. Saya kira 4 pengajaran daripada Badar ni. Pertama, perjuangan para sahabat Nabi. Kita lihat kasih sayang mereka, kita bandingkan perjuangan kita dalam hidup ni. Bukan suruh juang kahwin dengan orang ISIS, itu dah salah faham. Suruh juang untuk kita adakan anak-anak yang mengenal Allah, Nabinya, belajar agama dengan tepat, ibadah, hormat ibu bapa, tolong orang fakir miskin, tolong masyarakat yang educationnya kurang, family bobrok. Di mana kita di sini? Kesihatan yang kita perlu perbaiki, alam raya yang Allah amanahkan. Banyak perjuangan yang boleh kita perjuangkan. Kita tengok sahabat Nabi telah banyak berjuang. Dalam hidup kita Allah tak akan tanya apa kau buat dalam perang Badar, tidak. Tapi Allah tanya dalam medan dirimu, di sekeliling diri masyarakat keluargamu, apa perjuangan kau? Itu nombor 1. Kalau kita nak ambil semangat Badar, tak semestinya mengambil pedang, mengambil ilmu, mengambil pendidikan, mengambil volunteerism punya semangat, bakti kepada umat. Kedua, nama dengan nama yang baik. Berikan nama dengan nama yang baik. Ketiga, Nabi SAW sangat bijak, fatanatun Nabi. Keempat, usaha tanpa doa sombong. Nabi berdoa walaupun dah ada usaha, walaupun dah ada ikhtiar. Sampai Sayyidina Abu Bakar tenangkan Nabi SAW. Kalau hijrah, Nabi tenangkan Sayyidina Abu Bakar, kan? La tahzan innallaha ma'ana. Tapi kalau peperangan Badar, Sayyidina Abu Bakar tenangkan Nabi SAW. Padahal dah ada usaha, dah menguasai air dah. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha juga bohong. Mari kita tutup dengan as-salatul badriyah. Moga-moga demi ahli Badar yang telah banyak berjuang untuk agama Allah ini, Allah salim al-ummah, Allah baiki umat kita, Allah najjina, Allah selamatkan daripada keburukan dan kemungkaran. Kita tutup dengan salat badariyah sambil kita bersalaman sahaja supaya tidak membuang masa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi
رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا